Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka, yakni golongan muslimin, dua kali lipat kali ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan dengan pertolongannya bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lah tempat kembali sebaik-baiknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadits an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Wa fi riwayatin yushiku an yahsira al-furatu an kanzin min dhahab
faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'ah. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat, yakni sungai Euphrates, yaitu sebuah sungai yang ada di Iraq, menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya, maka terbunuhlah 99 orang daripada 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlebih ataupun masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Di dalam riwayat yang lain ada disebutkan, sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah, dapat sama-sama kita mengambil sedikit masa pada malam ini, di mana kita menyambung lagi hadis-hadis akhir zaman. Dan kita dah pun sampai kepada sebuah hadis yang membicarakan salah satu daripada tanda-tanda hampirnya kiamat. Akan berlaku peperangan di kawasan sungai Furat, yakni sebuah sungai yang ada berhampiran ataupun berdekatan dengan Iraq. Dan peperangan ini terjadi kerana merebut kekayaan dan harta benda dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua perkara-perkara harta benda yang ada di dalam dunia ini adalah perhiasan atau zuyina, dijadikan indah, sesuatu yang dipandang indah. Tetapi keindahan ini mestilah berhati-hati, kerana dia daripada salah satu perangkap dunia. Kalau nak dibandingkan dunia dan akhirat, sudah tentu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kerana dunia ini hanya bersifat sementara, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia sebagai tempat seronok. Maka manusia yang memilih dunia daripada akhirat ini, mereka akan terjebak kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akan terjebak kepada satu keadaan di mana mereka akan merebut kesenangan dunia sehingga lupa tentang kehidupan mereka pada hari akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk kita sampai ke hari akhirat. Seperti mana yang kita telah jelaskan pada pengajian-pengajian yang sebelumnya, bahawa manusia menuju kepada hari kiamat, mereka melalui beberapa perjalanan.
Perjalanan yang pertama, Allah hidupkan manusia di alam rahim ibu. Ini ulang balik, pasal dah lama, ulang balik kan? Kita hidup di alam rahim ibu selama beberapa tempoh. Kemudian Allah pindahkan alam rahim ibu itu kepada alam dunia yang nyata pada hari ini. Maksud ini perjalanan kita. Dan bila kita sudah berada di alam dunia, kita menantikan pula satu lagi alam yang dinamakan alam barzakh. Setelah kita hidup di alam rahim ibu, Allah hidupkan kita di dalam dunia. Kemudian selepas ini Allah hidupkan kita di alam barzakh. Perpindahan alam. Dan kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala akan menghidupkan semua manusia dari alam barzakh menuju ke alam akhirat. Ini perjalanannya. Kalau diukur pada perjalanan nak sampai kepada hari akhirat, maknanya kita masih awal. Masih duduk perjalanan kita di dalam dunia. Artinya bukanlah dunia ini tempat yang kita akan kekal abadi. Bukanlah tempat untuk kita maknanya selama-lamanya di dalamnya. Sebaliknya kita hanya berhenti di satu RNR daripada 4 jenis RNR. Sebelum kita sampai ke destinasi, sama ada syurga ataupun neraka. Itu destinasi kita, bukan akhirat, syurga atau neraka. Dah tentu bila sebut hari akhirat, dia ada syurga, dia ada neraka. Dan tempat kita nak pergi ni ke mana? Syurga atau neraka? Begitu keadaan dia. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah baca satu ayat daripada surah Al-Munafiqun. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu celakakan diri kamu, jangan kamu binasakan diri kamu dengan sebab kurniaan Allah di dalam dunia kepada kamu, dikurniakan harta, dikurniakan anak, an zikrillah, lalu kamu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ayat ini dia memberi isyarat bahawa dunia ni satu perangkap. Allah kata, aku bagi dunia, aku bagi kamu hidup dalam dunia, aku bagi kamu pangkat, aku bagi kamu kesenangan, aku limpahkan kamu rezeki, aku beri kamu kebahagiaan, aku beri kamu keseronokan. Tapi bukan sebab pemberian ini kamu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu lupa tanggungjawab kamu sebagai hamba yang mesti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja Allah nak bagi kamu kedudukan, Allah nak bagi kamu kesenangan, Allah nak bagi popular nama kamu, bukan saja-saja. Tapi Allah bagi itu sebenarnya dia adalah satu bentuk ujian. Liku-liku perjalanan manusia daripada alam rahim ibu menuju ke padang mahsyar. Dia perjalanan kita mustahil tak ada liku-liku, mesti ada liku-liku. Tuan-tuan nak pergi ke Kedah untuk mengundi sebagai contoh. Bukan cerita politik lah, mengundi balik kampung mengundi. Sepanjang perjalanan itu macam-macam ujian dilalui. Pertama mengantuk, kedua lapar, ketiga jalan tak berapa elok. Paling ditakuti oleh manusia, takut kemalangan maut. Itu liku-liku perjalanan kita nak menuju satu-satu destinasi. Tuan-tuan nak pergi Mekah naik kapal terbang pun kita berhadapan dengan liku-liku. Sepanjang perjalanan itu kadang-kadang kapal terbang langgar awan, terasa macam nak terempas dah kapal terbang ni. Itu perjalanan. Naik kereta api pun sama. Takut sakut sagi terlelap, berlanggar kereta api, maut. Maksudnya setiap perjalanan kita ni dia ada bentuk ujian yang Allah datangkan. Dan ujian itu bukanlah satu bentuk penyiksaan Allah kepada hambanya. Sebaliknya dengan ujian itu Allah nak kekalkan hati manusia
agar sentiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, agar sentiasa berharap kepada Allah taala. Diceritakan oleh Halimatus Sa'diyah ketika mana membawa pulang Nabi SAW untuk dijaga, untuk diberi susu. Kata Sayyidatina Halimah, setiap malam Muhammad ini akan merangkak-rangkak keluar, mendongak ke langit, seolah-olah berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat hikmah dia, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibesarkan dengan adanya ibu dan ayah? Ibu dan ayahnya tiada, dan Nabi SAW dalam keadaan anak yatim piatu. Sedangkan Allah boleh je Nabi dibesarkan oleh mak ayah dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala matikan ibu dan ayah Nabi Muhammad SAW? Satu tujuan, supaya Muhammad ni dia tak minta tolong dengan manusia, dan sentiasa dia berharap kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Itulah satu bentuk ujian. Ujian yang datang dalam kehidupan manusia ini sebenarnya untuk membentuk manusia itu agar sentiasa berharap bukan kepada manusia, sebaliknya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah, tak masuk lagi hadis. Jangan pejam mata, tuan-tuan. Pasal hadis dia singkat sangat, nak faham pun mudah. Hadis dia ada kaitan dengan mukadimah. Barang siapa yang terperangkap dengan dunia, dia akan lupa kepada Tuhannya. Sebab itu kita belajar daripada Nabi SAW dan para sahabat. Pernah Nabi SAW ditawarkan beribu-ribu ekor unta. Bukan ekor lah, maknanya beribu-ribu unta yang nak dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi tak terima. Banyak sangat Nabi tak terima. Pasal apa Nabi tak terima? Sebab Nabi tahu kalau Nabi ambil dunia ni habislah. Tak sampailah Islam kepada orang ramai. Dunia ni pengaruh besar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat. Kita cerita sebelum ini. Sahabat-sahabat ni mereka lari daripada dunia, tapi ada je sahabat-sahabat yang kaya kerana dunia mengejar mereka. Mereka tak mau dunia. Sebab dunia ni dia bahaya, dia mula-mula nampak seronok, tapi lama-lama kelamaan sampai satu tahap iman pun boleh tergadai. Satu kisah yang berlaku di zaman salafus soleh. Ini cerita ni bukan suruh pejam mata. Seorang pemuda dilantik menjadi bilal masjid, menjadi tukang azan. Dia jadi tukang azan. Setiap hari masuk waktu dia akan melaungkan azan. Dia akan naik di menara masjid, lalu dia melaungkan azan. Ini cerita benar yang diceritakan Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitab Rahsia Kematian dan Alam Akhirat. Dia naik menara, dia azan. Sehingga pada satu hari dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak menguji dia ni buat kerja ikhlas tak ikhlas. Dia nak naik menara, kebetulan di bawah menara ni ada sebuah rumah Nasrani. Tiba-tiba tengah-tengah dia naik, dia nampak dekat bawah dalam rumah Nasrani ni ada seorang anak dara, comel. Oh dah. Langsung tak jadi naik menara, tak jadi azan, turun balik. Turun dia. Pasal apa? Dia dah tertarik dengan gadis ataupun gadis Nasrani tadi. Dia turun, dia pergi ketuk pintu rumah Nasrani, anak dara ni buka. Langsung bertanya, kamu nak apa? Kata Tok Bilal ni, aku nak kamu. Dia main dah. Tuan-tuan, kita baca ayat tadi, perempuan adalah perhiasan dunia. Selain daripada emas, selain daripada perak, emas, perak, nisa, perempuan, anak, itu adalah perhiasan dunia. Oleh kerana Tok Bilal tadi dah terpengaruh dengan dunia, pertama dia tak pergi melaungkan azan, dia turun, dia ketuk pintu rumah Nasrani, langsung
nak berkenalan, nak mengorat, nak masuk minang, nak menikah. Gadis tanya, kamu nak apa? Katanya, aku nak kamu kerana kamu telah mencuri hatiku. Ada main dah ayat 1000 dinar. Ayat-ayat cinta. Kata gadis ni, tak boleh. Pasti banyak halangan. Kata laki-laki tersebut, tak apalah kalau macam tu, aku nak kahwin dengan kamu. Kata perempuan ni, lagi tak boleh. Pasti kamu akan dihalang oleh ibu bapaku. Laki-laki ni tanya, kenapa? Sebab kerana kamu seorang Islam, aku seorang Nasrani. Pasti ada halangan yang tak boleh kita bersama. Apa kata Tok Bilal ni? Sebab dah terpengaruh dengan dunia. Kalau macam tu, aku tinggalkan Islam dan aku masuk agama Nasrani. Akhirnya, masuklah dia agama Nasrani, berkahwinlah dia dengan perempuan Nasrani dan mati dalam keadaan Nasrani. Apa yang kita boleh dapat? Cerita ni simple. Pengaruh dunia. Pengaruh dunia, pangkat, wanita, harta, ni pengaruh dunia. Takut bila seseorang itu sudah terjebak kepada dunia, sampai satu tahap iman pun boleh tergadai. Apa jangan buat main benda ni. Berebut nakkan kesenangan, berebut nakkan kekayaan, berebut nak memiliki dunia ini. Tuan-tuan, awas, dia satu perangkap. Kerana dunia ini manis. Nabi SAW bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan indah. Siapa pun yang ambil dunia ni memang seronok. Ada kereta seronok, itu dunia. Ada pangkat seronok, ada gaji setiap ujung bulan seronok, ada KWSP, ada emas, ada tanah, ada segala macam. Ini dunia memang sangat seronok. Tapi keseronokan itu bukan untuk kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya, ramai manusia bila dia ambil dunia, dia lupa ke Tuhan dia. Lepas tu hidup kita dalam dunia ni, tuan-tuan, hiduplah, ambillah dunia. Tapi kata para ulama, jadikan dunia ini sebagai jambatan di hari akhirat. Jangan berebut sangat, sebab kita dah akhir zaman ni. Dia nak masuk di Sungai Furat ni, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata, tidak akan terjadinya hari kiamat. Maksudnya, kiamat ni dia tak datang selagi mana Sungai Furat ini tidak surut airnya. Tuan-tuan bisa tengok dalam YouTube, dalam Facebook, apa dah jadi di Sungai Furat hari ni. Sungai Furat, air dia makin surut dah. Cuma belum nampak lagi perbandaraan emas. Ada penafsiran ulama yang lemah menyatakan bahawa di Sungai Furat ni ada telaga minyak. Emas itu yang dimaksudkan adalah minyak. Ataupun emas itu Nabi sebut dalam seperti kata ada sirah mubalaghah, yang bernilai, sesuatu yang bernilai. Sebab emas ini bernilai. Duit tak bernilai, tuan-tuan. Yang bernilai adalah emas. Habis selama hari ni kita beli emas, harga dia naik turun. Bukan emas yang naik turun, harga tu yang naik turun. Duit itu yang naik turun. Emas dia maintain, dia kekal. Kalau banyak tu, dia tak macam duit. Duit ni dia ada nilai dia, emas ada nilai dia. Nilai emas ni, kalau duit kita tinggi, emas kita jadi mahal. Kalau duit kita rendah, emas orang kata jadi murah. Ada orang kata, ustaz, kalau duit kita rendah, emas jadi mahal. Kalau duit kita tinggi, emas jadi murah. Allah alam, mana satu kita pun tak tahu. Tapi hakikatnya emas dia bersifat kekal. Dia maintain. Dia tak berubah. Nilainya seperti nilai ringgit. Jadi ulama menakrifkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Apabila Sungai Furat ini surut airnya, maka ternampak sebuah gunung daripada emas. Maknanya emas yang dimaksudkan di sini
adalah sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Sebab tu sebahagian ulama kata barangkali minyak. Ada sebahagian ulama kata emas betul. Allahu a'lam mana satu. Tapi kalau mengikut pada riwayat-riwayat yang ditemui, maka disebut adalah emas yang nyata. Oh, seronok ni. Kita dekat Malaysia, ekonomi tengah tenat sekarang ni. Dengar di Sungai Furat ada emas. Agak-agak macam mana kita, tuan-tuan? Siapa dulu dia dapat? Dah tentu kita pergi perang juga ni. Pasal apa? Nak boleh emas. Kalau kita rasa kita lemah, kita tak akan hantar tentera. Biasanya hak berebut ni kuasa-kuasa besar. Amerika Syarikat, China, Rusia, ni kuasa-kuasa besar ni. Hak ni yang akan berebut esok. Termasuklah juga Islam masuk. Sebab kuasa-kuasa besar ni, tuan-tuan, Islam dulu pun pernah jadi kuasa besar. Sebab itu bahasa Islam adalah bahasa Arab. Kerana Arab pernah menyebarkan agama Islam sampai ke tempat kita. Dan bahasa Islam pun dia balik kepada Quran. Quran adalah bahasa Arab. So bahasa Arab ni adalah bahasa international sepatutnya. Tapi oleh kerana dunia pada hari ini telah dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang barat, maka bahasa Arab sudah jadi lapuk. Orang tak ambil, tak pandang lah. Yang menjadi bahasa international hari ini adalah bahasa orang putih. Pergi mana-mana pun boleh speaking orang putih. Pasal apa? Sebab dia bahasa international. Semua orang boleh bercakap. Apa kesan dia? Bila bahasa Arab ni dah ditinggalkan, kesannya adalah orang Islam dia kurang faham dengan Islam. Sebab bahasa Arab ni dia lebih, maknanya bercakap tu mesti ada perkataan-perkataan yang membawa kepada kebaikan. Sebab tu masih kekal lagi orang Melayu kita ni mengekalkan beberapa kategori bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Antaranya rasuah. Rasuah ni bukan bahasa Melayu, tuan-tuan, dia bahasa Arab. Rishwah. Yang kedua, kursi. Kursi ni bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia bangku. Kalau rasuah tadi makan suap. Itu bahasa kita. Bahasa kita kursi adalah bangku. Jadi kursi ni adalah bahasa Arab. Jadi ada beberapa perkataan-perkataan ini dikekalkan dalam bahasa Arab dan dijadikan bahasa Melayu. Maksudnya apa? Kita pernah mengambil dan menguasai sedikit daripada bahasa Arab. Dan itu salah satu tanda Islam sampai ke tempat kita. Sebab tu kita boleh cakap sikit sebanyak bahasa Arab. Setakat sekarang ni orang boleh pandai cakap bahasa Arab dah. Naam. Naam. Oh, naam dia tahu lah. Dia kata. La. Naam. La. Tu je dia tahu. Dia kata. Jadi maknanya paling mudah. Hakikatnya bahasa Arab ni maknanya bahasa international. Baik, Nabi SAW sebut, apabila sungai Furat ini surut airnya, maka kalian akan dapati ada gunung emas di tengah-tengah tasik tersebut, atau di tengah-tengah sungai Furat ini. Ramai orang akan berperang. Nabi sebut, akan berebut-rebut. Umpama, kata Nabi SAW, 100 yang pergi, 99 terbunuh. Hanya seorang je yang hidup. Oh, ni maknanya apa? Ni kalah mati dah, bukan sambung lagi, kalah mati. Nak boleh dunia ni mati pun tak apa. Itu makna dia. Berebut nakkan harta. Sebab apa? Asas manusia pada hari ni, kalau kita tengok kan dia ada asas tenaga, kemudian air, makanan. Ini kan asasi manusia. Jadi asasi ni kalau esok dah tak ada, dia mai sampai satu tahap kita akan berperang besar sama-sama manusia ni. Pasal apa? Masing-masing nak berebut 3 perkara asas ni. Makanan, air, minuman dan juga tenaga. Sumber tenaga. Jadi hari ni kita dapat tengok sumber tenaga. Kereta pun dia nak kena pakai tenaga juga, tuan-tuan. Nak kena suap minyak baru berjalan. Tak ada minyak tak berjalan. Sebab tu berebut. Batulah berlaku perang di Iraq. Sampai Saddam dituduh sebagai orang kata apa?
penyimpan senjata-senjata kimia yang bahaya. Sampai hari ni tak jumpa-jumpa lagi senjata tu. Saddam dah mati dah tuan-tuan. Tak jumpa pun. Tang mana bahayanya Allahu alam. Hakikatnya dikhabarkan oleh sahabat-sahabat saya yang duduk di Fallujah, mereka berkata bahawa sebenarnya yang direbut itu bukan Saddam, sebaliknya adalah emas, adalah telaga minyak. Dunia pada ketika itu berhajat kepada minyak, lori berhajat kepada minyak, enjin-enjin tenaga berhajat kepada minyak. Waktu tu, batu jadi berebut sampai Saddam kena bunuh. Siapa yang bunuh Saddam? Yang bunuh Saddam ni orang rakyat dia jugalah. Orang Arab juga. Siapa yang melega-legakan? Orang Tengah. Orang Tengah ni lah kuasa besar. Dia duk melega-legakan ni. Lepas tu jaga tuan-tuan. Kita ni kecil je, tak besar mana ni. Kan? Orang nak ambil macam-macam boleh ni, dah laga-lagakan kita habis. Gaduh sama-sama kita. Yang untung siapa? Kuasa-kuasa besar. Ni kita kena ambil tahu juga. Sebab apa? Sebab dia dah kita ni, kita bukan duduk di awal zaman tuan-tuan. Kita tak boleh jadi jahil. Lepas tu kita belajar agama. Hadis ni Nabi sebut dah. Kalau 100 orang, 99 mati. Habis. Maksudnya apa? Tak dapat lah. Apa guna kalau mati kerana dunia? Persoalan dia. Tuan-tuan mati kerana merebut dunia ni, apa guna? Lebih baik mati berebut akhirat daripada berebut dunia. Contoh, berebut akhirat berlaku dulu di Mekah ketika musim haji. Jemaah terlalu padat sangat untuk buat ibadah nak berebut akhirat ni. Banyak sangat, ramai sangat manusia sampai orang atas tu jatuh ke bawah. Berlaku kejadian pijak memijak. Sampai ramai orang yang mati. Hak tu mati bukan kerana dunia, mati berebut akhirat. Tapi kalau mati kerana dunia macam mana? Binasalah, sia-sia. Sia-sia. Apa yang kita buat dalam dunia, kita mati dengan sebab dia, kita jadi sia-sia. Sebab kita sebut dah awal-awal tadi, dunia bersifat sementara. Bukan bersifat kekal. Kita boleh ambil dunia dengan tujuan untuk jadikan jambatan di hari akhirat. Itu tujuan asal dia. Tuan-tuan datang surau malam ni kerana dunia atau kerana akhirat? Ada orang kata, ustaz, dekat rumah tak ada kipas gergasi, surau ada. Ada dunia lah tu. Ustaz, rumah tak ada aircon, surau ada aircon. Sedap lagi duduk surau. Ni dunia lah tu. Jadi kita nak tu biar ambil lah akhirat. Biar imbang. Kalau nak dunia, jadikan dunia sebagai jambatan hari akhirat. Itu keuntungan dia. Jadikan dunia ni tempat kita bercucuk tanam. Tempat kita bersusah payah. Tempat kita mengharungi liku-likunya. Dan di akhirat esok, ambillah hasilnya. Orang yang selalu baca Quran akan dapat hasilnya. Orang yang selalu bersedekah dapat hasilnya. Orang yang sentiasa jaga solat berjemaah akan dapat hasilnya. Semua tindakan dan perbuatan kita dalam dunia ada hasilnya. Yang pasti kita akan dapat di hari akhirat. Kalau yang baik, baiklah yang kita akan dapat. Kalau yang tak baik, tak baiklah kita di akhirat esok. Jadi kok mana pun kita kena betul balik dunia ni. Dunia kita ni kena betul balik. Jangan berebut sangat nak dunia ni. Tak ke mana tuan-tuan. Ada orang berebut kan, nak jadi tok imam. Oh, berebut nak jadi tok imam. Yang dia tak tahu bukan Islam tu tak pandang pada pangkat imam. Islam pandang pada tanggungjawab imam. Boleh faham? Islam tak pandang imam siapa. Islam tak pandang siapa dapat pangkat imam dia special, tak ada. Imam ni bahasa surau, bahasa luar surau pemimpin. Tu qiyas dia. Bahasa surau imam. So imam ni orang tak pandang Islam, dia tak pandang pada imam ni, dia pandang pada tanggungjawab imam. Tugas seorang imam itu mesti menjalankan tugasnya sebagai seorang imam, memimpin makmum di belakang. Rosak imam, rosaklah makmumnya. Ni kita kena sebut. Rosak imam, rosak makmum. Dibantai solat isyak 8 rakaat. Apa kejadahnya? Contoh katakan.
Rosak. Ini saya sebut, kita ni kena tahu tanggungjawab kita di atas dunia ni. Kita hamba Allah. Kita ada tanggungjawab besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap urusan kita dalam dunia mesti pertama sekali jalankan tanggungjawab, dan yang kedua mesti tanggungjawab itu kerana Allah, bukan kerana dunia. Ramai orang saya ditegur semalam, bukan ditegur, disapu oleh seorang hamba Allah. Ustaz, tolong bagi tahu sikit Ustaz, ini bukan isu politik lah, dia kata. Tolong bagi tahu sikit tentang amanah. Amanah manusia ni. Sebab baru ni pilihan raya tak ramai keluar mengundi. Bila dia sebut macam tu, Ustaz, ni bukan soal politik, tapi soal amanah. Apa yang saya boleh sebut, orang yang tak keluar mengundi, dia khianat dengan amanah. Itu je kita boleh sebut. Kita bagi lalu azan insya-Allah. Komen lagi.
muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik persoalan seorang hamba Allah semalam, dia tanya dengan saya, tolong sampaikan dalam kuliah. Dia kata, ini bukan politik, ini soal amanah. Kenapa ramai sangat tak keluar mengundi? Itu soalan dia. Tuan-tuan, kita dah sebut dah sebelum ni, amanah terhadap tubuh badan. Kita ni bila duduk dalam satu atau sebuah negara demokrasi, kita ada amanah. Amanah kita adalah keluar mengundi. Tak kiralah tuan-tuan nak mengundi siapa, tapi mengundi itu satu kewajipan, tanggungjawab. Sebab hukum menjalankan amanah itu adalah wajib. Dia bukan harus, dia bukan sunat, dia wajib. Tanggungjawab sebagai rakyat yang berada di dalam sebuah negara demokrasi menjadi wajib untuk mengundi. Ini bukan negara apapun yang menggunakan sistem komunis. Ini demokrasi. Bila demokrasi dia ada sistem dia. Maka bila ada tanggungjawab, itu amanah. Nah, kita bila kat posisi keadaan begitu, kita kena tahu, kita buat ni kerana Allah, bukan kerana dunia. Amanah ni, amanah Allah pada tubuh badan. Amanah ni amanah Allah. Allah ciptakan kita badan yang sempurna. Tentu apa yang saya boleh sebut, orang cacat keluar mengundi, orang normal tak keluar mengundi. Ini salah ni. Orang cacat tu Allah jadikan badan dia tak sempurna, jasad dia tak sempurna, sanggup dia keluar mengundi. Yang Allah bagi manusia cipta badan yang sempurna ni pun tak keluar. Maknanya apa? Tak mengambil tanggungjawab. Sebab tu saya kata, bila kita cakna tentang agama, kita cakna tentang akhirat, dah tentu kita akan keluar. Pasal apa? Sebab itu tanggungjawab, itu amanah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan, dah tak boleh lebih-lebih. Itu soalan dia. Maknanya, apa saja yang kita buat dalam dunia ni, dua je. Kamu buat kerana Allah atau kerana dunia. Kalau kamu buat kerana dunia, itulah yang sebab binasa tu. Sebab dunia ni, dia perangkap, dia manis. Seronok kalau bab dunia ni. Siapa tak seronok kalau tuan-tuan dilantik menjadi pemimpin? Semua orang seronok, katakan. Siapa tak seronok kan? Gaji besar, duit banyak, sana sini boleh pergi, senang hati, katakan. Tak, tuan-tuan. Islam ni dia bagus, dia didik cara hidup kita ni lebih kepada akhirat. Hari ni ramai orang tidak pandang masa depan akhirat. Yang dipandang semuanya dunia. Saya agak terkilan, murid saya sekolah agama. Bila tanya kenapa dah 3 bulan tak datang, dia kata, bapak saya kata fokus sekolah kebangsaan, belajar bab dunia, akhirat nombor 2. Dia tak betul ni. Sampai tak datang sekolah, tak belajar akhirat ni. Sekolah agama ni tuan-tuan, dia belajar dunia akhirat. Kebangsaan ni dia ajar kita dunia je. Mentaliti tu masih ada lagi sikit sebanyak. Orang zaman dulu pun sama juga. Dulu Islam tak berapa nak hebat macam hari ni, kerana hari ni Islam dah meluas. Dulu Islam ni datang sikit-sikit pada kawasan-kawasan tertentu je. Hak nak boleh faham Islam, itu pun bukan faham semua, faham sikit-sikit. Mentaliti orang dulu ni, saya teringat, seorang ustaz nak menikah, nak melamar anak, orang tu tanya, kau kerja apa? Saya ustaz je, bagi kuliah-kuliah dekat masjid je. Esok kau dah kahwin dengan anak aku, nak bagi makan apa? Ini berlaku zaman dulu, tuan-tuan. Hak zaman dulu, siapa hidup zaman dulu lah, zaman sekarang ni tak tahu, kok lagi teruk ke, wallahualam. Tu zaman dulu tu, maknanya nak menikahkan anak pun dia tak pandang akhirat, yang dipandang dunia. Saya ada seorang sahabat di Sarjana Utama, dia nak menikahkan anak dia. Ada orang laki-laki, anak dia nak perempuan, mari melamar anak dia di rumah. Kebetulan hari tu dia ada. Dia tanya, tolong baca 3 kul kejap, aku nak dengar. Beza, tuan-tuan. Dia suruh orang laki-laki yang datang nak melamar anak dia ni, dia nak test dulu, baca Quran okey ke tidak. Apa guna jadi imam Fatihah tunggang langgang?
Dia nak test, dengar juga, bacalah Quran. Tak apa kalau tak hafal pun bacalah, nak dengar. Ada orang hari ni dia pandang akhirat, tapi ada orang dia pandang dunia je. Nak menikah dengan anak aku mesti ada pangkat doktor, medical, orang yang banyak duit, kaya, 3 key. Tahu 3 key? 3K. Bukan 3,000. Kunci kedai, kunci kereta, kunci apa lagi? Tak tahu, kunci rumah katakan. Tak ada 3 ni hanya kena kahwin dengan anak aku zaman sekarang. Ada juga macam tu. Masih ada lagi mentaliti itu. Maka sebab itu saya katakan melalui hadis ni pengajaran yang sangat bermakna. Kita kena hati-hati dengan dunia ini. Sebab dunia ini manis tapi penuh dengan perangkap-perangkap. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat yang lain, apabila sungai Furat itu air dia surut, maka kalian akan ternampak perbandaraan daripada emas. Maka Nabi sebut, barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil suatu pun daripada harta itu. Oh, kan? Tadi 100 orang, seorang je tinggal. Kan, maknanya perang, seorang je tinggal. Masing-masing keluar pergi perang, mengharapkan yang seorang tu akulah. Hak Nabi sebut tu. Pergi, saya kira bukan 100 ni Nabi bagi umpama. Maknanya kalau tentera hari ni dalam dunia, manusia ramai. Satu bala tentera pun dah cecah beribu-ribu tentera. Rusia perang dengan Ukraine pun tengok tentera dia beribu-ribu. Kalau beribu-ribu seorang je hidup, hak masing-masing pakat pergi nak berebut ni ramai-ramai ribu-ribu ni, belum tentu semuanya hidup. Tapi masing-masing pasang niat, bercita-cita. Hak Nabi sebut seorang tu barangkali akulah. Berebut. Jadi Nabi pesan, Nabi kata siapa yang pergi ke sana, tengok emas ni, tengok harta dunia ni, tengok kemanisan dunia ni, terliur tak apa yang ambil. Tengok orang jadi tok imam, terliur nak jadi tok imam. Sekadar terliur tak apalah tuan-tuan. Daripada tuan-tuan ambil. Nak jadi orang yang banyak harta, tengok dia ni dapat pangkat datuk, aku pun berebut nak jadi datuk. Tuan-tuan tak payah ambil. Biarlah terliur-terliur tak apa. Sebab dunia ni dia perangkap. Dia seronok lagi ya dia mula. Kan? Dia mula jadi jahat. Kan? Contoh, dia seronok dengan kuliah, dia tengok jam, tengok ustaz kat pukul 9 dia kata. Main mengantuk. Demai pengaruh dunia tu, kan? Last kali ustaz pukul 9 tak berhenti, saya bangkit, calik bawa utah, cabut, kan? Ada jadi sebab dunia ni dia perangkap, dia seronok sangat. Saya berhadapan dengan satu keadaan, tengah-tengah bagi kuliah, masjid besar ada aircon, kat belakang tu macam ni. Bila nak berhenti, punya sedap sangat, kan? Ini tuan-tuan, tak kira macam mana tak tahulah. Zaman sekarang ni, kerosakan yang berlaku disebabkan kerana kita lebih fokus dunia daripada akhirat. Sebab tu rosak. Kalau tuan-tuan fikir akhirat lebih daripada dunia, insya-Allah kita lalui dalam dunia dalam keadaan selamat. Hari ni orang tanya kenapa huru-hara, kenapa kewangan makin teruk, kenapa ni makin teruk, kenapa saham kejap naik kejap jatuh. Tuan-tuan, semua benda ni pasal apa? Sebab kita semua pilih dunia. Hak yang bekerja banyak pada hari ni lebih banyak kepada dunia, berat dunia, akhirat kurang. Elok dah ditimpa sakit, dah tak boleh berjalan keluar rumah, baru nak ingat mati. Waktu sihat, waktu bertenaga, sibuk dengan dunia, cari harta dunia. Hak ni Nabi sebut, tuan-tuan. Bukan saya kelentong, tuan-tuan. Jangan buat main. Hadis ni kita dah baca sebelum ini, di mana Nabi sebut umat Islam di akhir zaman ramai, tapi seperti buih di waktu banjir. Ingat tak? Saya ulang balik je, kok tuan-tuan ingat. Maksudnya apa? Orang Islam ni dia tak bertapak di atas agama dia. Dia lebih kepada penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penyakit wahnun. Ditanya kepada Nabi SAW, apa itu wahnun? Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia penyakit menyebelungi hati orang Muslim, orang Islam pada hari ini, cintakan dunia dan takutkan mati. Sekarang ni, kenapa dia mencintakan dunia? Sebab dia dah terjerat dengan dunia. Saya sangat kasih dengan dunia. Kan? Sebab tu dia fikir dunia, dia fikir harta, sebab tu urusan kita lebih sibuk kepada dunia. Peratus sepatutnya kena balance. Kena bagi balance 50 dunia, 50 akhirat, baru adil. Kita tak adil.
Kita pilih dunia lebih daripada akhirat. Orang yang berjaya ni tuan-tuan, orang yang dunia dia sangat sedikit tapi akhiratnya dia lebih. Hak ni berjaya. Dunia ni dia tak termana pun, dia nak lari daripada dunia, tapi Allah bagi juga kekayaan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan fikir bila lari daripada dunia ni kita jatuh miskin. Tak, kita dah ada contoh. Kita dah ada ikon yang boleh kita lihat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kaya, tapi kaya dia tak pernah rebut kekayaan dia. Dia tak pernah gairah dengan kekayaan dia. Sebaliknya dia tinggalkan kekayaan dia sampai kekayaan itu kejar dia. Itu Abu Bakar. Nah, kita hari ni Allah timpakan penyakit ni sampai kita takut nak mati. Sebut je pasal mati jadi takut. Pasal apa jadi takut nak mati? Sebab masa kita dah lebih banyak kepada dunia. Mana kita fokus hari akhirat? Kalau aku mati nak bawa apa akhirat esok? Tuan-tuan mati nak bawa apa? Amal. Jadi amal dekat dunia banyak mana? Ustaz bagi kuliah sekejap apa dah komplain. Pukul apa nak berhenti? Contoh bukan di sini, di Baghdad sana. Komplain dengan ustaz, komplain dengan orang macam-macam. Tuan-tuan, kita ni dunia siang malam pagi petang. Akhirat mana? Zikrullah mana? Bertasbih, bertahmid. Sebab itu Islam mengajar sebagai contoh. Apabila diberi kemenangan, kan Islam mengajar supaya bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebut oleh Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Kita baru lepas pilihan raya, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang ada tak beristighfar? Ada tak bertasbih? Yang kalah ada tak beristighfar? Ada tak bertasbih? Dia kalah menang. Hubungan dengan Allah jangan putus. Itu paling penting. Sebab apa? Jangan sebab dunia, dengan sebab kemenangan ataupun dengan sebab kekalahan kamu putus asa dengan Allah. Kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah sekuat-kuatnya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi fiqhul hadis yang kita boleh dapat pada malam ni melalui kesimpulannya. Yang pertama, dunia cukup seronok, manis dan indah. Siapa saja yang ambil dunia memang seronok. Siapa yang tak seronok ambil dunia tu, alamat dia dekat 2 Jumaat dah tu, kan? Dunia ni memang seronok. Nabi dah sebut ad-dunya hulwatun khadirah. Hulwah ni bahasa Arab, bahasa Melayu dia manisan. Halawa. Biasa dengar halawa, kan? Halawa ni halwa, manis. Orang Arab dia makan makanan dia masam-masam, kan? Tapi sekali dia makan manis, manis piau, kan? Tapi tak kena kerak kaki. Kita kena kerak kaki pasal apa? Kita 24 jam manis, kan? Sikit-sikit manis, sikit-sikit manis, sikit-sikit manis. Habis kena potong kaki, kan? Manis sangat. Orang Arab kencing manis kurang, kan? Saya duduk dekat Syria, jarang orang kena kencing manis. Dia sebut sebagai penyakit sukar. Tak ada. Sukar ni penyakit manis. Kena kencing manis, kan? Tak ada. Walhal kalau dia makan manis tu, tuan-tuan, lain macam. Dia punya manis, gula dia tu tengah pekat tu, masuk mulut tu, kan? Oh ya Allah, kan? Kita mula-mula selera lah pasal tengok, pasal ada cheese tu, kan, naik terangkat tu, kan? Sekali masuk mulut, manis piau, kan? Sekali telan, lepas tu tak boleh nak telan. Pasal apa? Menjadi muak, cepat muak. Pasal manis sangat, kan? Tapi manis dia macam mana? Lain. Dunia ni memang manis, memang indah. Maka peringatan Nabi SAW tentang kejadian sebelum hari kiamat, di sungai Furat nanti akan terjadi peperangan. Ni tak nampak lagi ni. Kalau nampak apa yang kita baca ni, tuan-tuan, tandakan ini dah berlaku. Mana dekat dah kita dengan kiamat ni. Hari ni yang saya dapat tahu, sungai Furat air dia surut dah. Tu je. Cuma tak nampak lagi je. Bukan surut habis. Dia surut dah sikit. Dah surut dah. Dah nampak dah sikit sebanyak. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun dah ada dah. Orang dah rakamkan di sekitar sungai Furat ni, air dia dah surut. Tapi tak surut habis. Belum nampak lagi perbendaharaan itu. Andainya esok dah nampak perbendaharaan ini, maka dunia akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Pada ketika itu, awas kita sebagai seorang Islam. Bukan dunia tempat kita selama-lamanya. Tak payahlah pergi susah-susah ambil. Tak payah.
Lebih baik kita ikat hubungan kita dengan Allah sekuat-kuatnya. Sebab ulama dah pesan, dan saya nak pesan kepada tuan-tuan, kita di akhir zaman ni tidak diuji dengan kesusahan. Sebaliknya kita diuji dengan kesenangan. Ingat, saya ulang balik, kita di akhir zaman ni tidak diuji dengan kesusahan. Kita diuji dengan kesenangan. Artinya zaman kita ni zaman serba senang. Zaman serba senang yang Allah uji kita dengan kesenangan. Ujian, bila sebut ujian ni maksud dia apa? Ada yang lulus, ada yang gagal. Ini namanya ujian. Tuan-tuan tengok peperiksaan, ada yang lulus, ada yang tak lulus. Ujian. Allah datangkan ujian ini, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Allah nak korek tengok hak mana manusia yang benar-benar jujur, benar-benar benar dengan Allah, ataupun mana manusia yang mulut kata benar, hati tak ada kebenarannya. Dia ada dua kan, sebab manusia ni ada dua jenis, ada tiga jenis. Pertama mukmin, kedua kafir, ketiga munafik. Jadi tak boleh kesan munafik ni, sebab munafik ni pakaian dia sama macam orang Islam, sembahyang macam orang Islam. Jadi munafik ni dia duduk dalam ni. Dengan ujian itu Allah tengok mana kumpulan munafik. Allah tahu, bukan Allah tak tahu. Tapi ujian itu bukanlah sebenarnya Allah nak mengazab kita. Sebaliknya Allah nak mengikatkan kita lagi kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tuan-tuan senang tiba-tiba ditimpa kesusahan. Duit tengah banyak, tiba-tiba tak ada duit. Sekira-kira ketika kita tak ada duit itu, apa yang kita akan buat? Kena hadapi suasana ni. Sebab kita akan berdepan dengan suasana keadaan begini. Sebab keadaan ekonomi dunia sangat tenat pada hari ini. Krisis ekonomi yang luar jangka. Keadaan sangat tenat. Jadi bila kita gambarkan suasana kita berada di satu tahap, kerja, duit tak ada. Kerja kena kerja, duit tak ada. Nak belanja tak ada duit. Ketika tu kita rasa kita sangat susah. Di mana tempat kita berteduh? Part tu saya nak ambil. Allah uji kita ni. Sikit kita ditimpa kesusahan. Diuji dengan kesusahan sebagai contoh. Sebab kita dah senang, kita gedebak jatuh. Kan? Gedebak jatuh, waktu tu tengok ada orang yang benar-benar jaga benar-benar hubungannya dengan Allah. Ada manusia yang langsung panjat bangunan, bunuh diri. Ini akan jadi. Pasal apa? Sebab ujian ini Allah nak tengok orang yang benar-benar paut hati dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang terakhir ataupun disebut sebagai yang orang panggil manisan yang terakhir, Nabi SAW pesan, bila ada emas dah nampak dekat sungai Furat, jangan ambil. Maksudnya apa? Dunia bukan pilihan kita. Jadikan akhirat itu sebagai pilihan kita. Dunia sebentar sahaja. Aku duduk dalam dunia ni, ambil barang dunia ni untuk jadikannya jambatan hari akhirat. Tak susah pun. Tuan-tuan tak perlu jadi orang susah. Tuan-tuan dah banyak duit, jadikan duit itu sebagai jambatan untuk sampai ke akhirat. Tuan-tuan, Allah bagi kesenangan. Sebab tu surau boleh pasang kipas gergasi. Orang sumbang, ni kesenangan Allah bagi kepada kita. Jadikan kipas ni setiap kali angin yang masuk, lidah dibasahi dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah balasan dia. Bila kita buat yang macam ini, maka sudah tentu di akhirat esok sebaik-baik manusia itu akan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga yang dipenuhi dengan pelbagai-bagai nikmat yang tidak ada di dalam dunia dan barang yang ada di dalam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita dalam menerima hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia yang bersungguh-sungguh berusaha menjadikan dunia ini tempat bercucuk tanam dan mengambil hasilnya nanti di hari akhirat, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya masih lagi meneruskan kutipan untuk pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Air Kuning Kampar Perak. Jadi mana-mana sahabat yang nak jadikan hartanya sebagai jambatan untuk akhirat, bersumbanglah, bersedekahlah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sumbangan itu melepaskan kita daripada kesusahan dunia dan menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.